لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. Seperti mana yang saya nyatakan semalam, apabila sesuatu zat itu, apabila dinyatakan bahawasanya Allah itu Esa, Allah Ta'ala itu Esa, Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, dan juga Esa pada perbuatannya. Apa maksud bahawasanya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, dan juga Esa pada af'alnya. Bahasa mudahnya, tidak ada berbilang-bilang, tidak ada berbilang-bilang, ataupun maksud daripada Esanya Allah adalah apa? Kalau Esa pada zatnya, nafyul kasrah wa ta'addud. Esa pada sifatnya, maksudnya tidak ada sesuatu yang sifatnya seperti Allah. Bila sesuatu tidak ada yang sifatnya seperti Allah, maknanya kita menafikan nazir, kita menafikan mathil, kita menafikan syabih. Faham? Tidak ada yang setara dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu ni maksudnya nazir, mathil, syabih. Laisa kamithlihi syai'. Laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Di dalam kita bertauhid ini, maka dia ada dua perkara. Pertama, kita tanzih. Kita apa? Kita tanzih. Di dalam ayat ni, kita ambil ayat ni, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Di dalam ayat ni dia ada dua perkara. Pertama, menafikan tashbih, penyerupaan. Laisa kamithlihi syai'. Ataupun dalam bahasa yang lain, tanzih, menyucikan Allah, mensucikan Allah, mensucikan Allah. Wa huwas sami'ul basir ini adalah nafyut ta'til. Laisa kamithlihi syai', nafi tashbih. Wa huwas sami'ul basir, nafi ta'til. Laisa kamithlihi syai' adalah tanzih, tanzihullah amma la yaliqu bihi. Ta'til, isbat, al-isbatu lillahi ma yaliqu bihi. Faham? Di dalam ayat laisa kamithlihi syai', dia ada nafi, wa huwa as-sami'ul basir, dia ada isbat. Nafi dan isbat. Maka di dalam tauhid ni dia ada nafi dan dia ada isbat. Maka maknanya apa? Kalau seseorang itu menafikan bagi Allah sesuatu yang diisbatkan kepada Allah, adalah salah. Perkara itu perlu diisbatkan kepada Allah, dia nafikan, maka salah. Dia isbatkan kepada Allah perkara yang dinafikan daripada Allah, pun salah. Faham?
Ini yang kita pelajari pada mula-mula perbahasan. Dalam tauhid ni dua perkara, dua elemen, nafi isbat. Ilmu tauhid itu yang seperti lautan itu dikembalikan kepada nafi dan isbat. Dikembalikan kepada membesarkan Allah Ta'ala. Faham? Jadi apakah perkara-perkara yang salah yang dinisbahkan kepada Allah? Banyaklah. Yang orang musyrikin buat, orang Yahudi buat, orang Nasrani buat. Dalam Quran sebut mereka telah menisbahkan kepada Allah benda yang dinafikan. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ini benda yang mengisbatkan kepada Allah perkara yang dinafikan. Maghlulah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu bayada bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. So dalam ayat ni pun ada apa? Ada menafikan daripada Allah benda yang tidak layak. Apa dia? Seperti kata orang Yahudi, yadullahi maghlulah. Dia telah apa? Dia telah menyandarkan kepada Allah benda yang tidak boleh disandarkan. Jadi orang yang jahil tentang akidah ni, ataupun orang yang tak kenal Allah, dia akan berlaku seperti itu. Mengisbatkan kepada Allah benda yang tak boleh diisbatkan, menafikan daripada Allah benda yang sepatutnya diisbatkan. Maka dalam ayat ini mula-mula menafikan, mula-mula menyebut dulu yang salah, kemudian menyatakan yang betul dan mengisbatkan yang betul. Maknanya kalau sesuatu itu adalah salah diisbatkan kepada Allah, maka yang betulnya adalah mengisbatkan sebaliknya. Faham? Kalaulah mengisbatkan kepada Allah itu bakhil, seperti kata orang Yahudi, diisbatkan bakhil lah tu. Dia kata tangan Allah ini terbelenggu. Orang yang tangan terbelenggu, letak pasung kat sini, tangan letak sini, itu maghlulah. Dia nak kiaskan kepada apa? Tangan ni tak memberi. Kiasan dia. Tapi orang Yahudi dia bukan kiasan, dia memang beriktikad Allah itu ada tangan. Jadi tangan Allah itu dia umpamakan seperti tangan orang yang dipasung. Maknanya bakhil. Jadi orang Yahudi ni antara yang sangat teruk dalam menisbahkan kepada Allah, mempermainkan Nabi, mempermainkan Allah. Ini perangai orang Yahudi. Bukan mempermainkan dan mempersendakan Nabi, bahkan membunuh Nabi. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel. Bukan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mana ayat apa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu. Itu bukan ayat tu. Ayat yang menyatakan bahawasanya orang Yahudi ni telah bunuh Nabi. Apa ayat dia? Baca satu. Kita belajar tauhid ni, kita kaitkan dengan Quran. Sebanyak-banyak ayat Quran yang ada kaitan dengan pelajaran, maka kita keluarkan. Itu barulah menisbahkan diri kepada nur Al-Quran. Faham? Apa ayat dia? Bacalah seorang. Wa yaqtulu dan lagi. Itu antara perangai Yahudi. Duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabi min Allah. Itu dia punya kesan daripada perbuatan. Kesan daripada perbuatan Yahudi, Allah Ta'ala hinakan dia. Duribat alaihimudz zillah wal maskanatu wa ba'u bighadabi min Allah. Sebab apa? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Membunuh nabi. Sehingga menyebabkan hati mereka keras di mana sahaja mereka berada,
Duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu ainama sukhifu. Di mana saja mereka berada, mereka ditimpa kehinaan, sehingga mereka tak ada negara. Okey, kembali. Jadi sifat Yahudi ni, dia suka mempersendakan Nabi dan suka mempersendakan Tuhan. Kalau dia buat filem tu, bahaya. Sebahagian filem barat ni, dia buat ayat-ayat mempersendakan Tuhan, mempersendakan agama. Bukan satu yang Allah Ta'ala cerita, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u wal kafirina adzabun alim. Mereka jumpa Nabi, mereka memberi salam, assalamualaikum, kan? Maka Sayyidina Aisyah begitu marah. Celaka mereka ni. Sam ni maksudnya mati. Dia datang bagi salam Nabi pun dia guna ayat untuk mempersendakan Nabi. Dia tak kata assalam, dia kata assam. Sam ni mati. Habatus sauda syifa'u min kulli da illa sam, mati. Maka Nabi kata waalaikum. Maksudnya Nabi tak jawab waalaikumsalam, waalaikum, maksudnya mati tu atas kamu, bukan. Itu memang sifat Yahudi. Dan sebahagian orang Islam pun ada perangai macam tu hari ni, mempersendakan agama, mempersendakan Nabi. Itu boleh bawa kepada kekufuran. Faham tak? Permainkan perkara term-term, kataan-kataan dalam agama ni boleh bawa kepada kekufuran. Okey, kita kembali kepada waqalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, yakni menafikan. Yang kemudian bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, ini isbatkan. Maknanya mengisbatkan sifat yang sebenarnya bagi Allah, bukan seperti yang orang Yahudi kata, tetapi sebenarnya bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Zat Allah itu bukan bakhil, tetapi dia memberi bagaimana pun yang dia nak. Yadahu mabsutatan ialah kiasan kepada zat yang maha memberi, dan diterjemahkan dalam salah satu daripada nama-nama Allah dengan perkataan Jawad. Faham? Jawad maksudnya yang maha pemurah, yang maha dermawan, maksud yang maha memberi tanpa sempadan. Jadi itu perkara dalam tauhid. Bila dikatakan innallaha ta'ala wahidun, esa, maka dia esa pada zatnya. Esa pada zatnya maksudnya apa? Dalam esa pada zat, kita mengisbatkan keesaan, kita menafikan apa? Lawannya. Faham? Kita mengisbatkan wahdaniyah, kita menafikan ta'addud, berbilang. Sebab itu kita belajar juga sifat yang mustahil bagi Allah. Bila kita isbatkan wahdaniyah, di dalam itu kita menafikan ta'addud, kathrah, berbilang, banyak. Jadi esa pada zat maksudnya tidak ada yang kedua seperti Allah. Lau kana fihi ma'alihatun illa Allah la fasadata. Esa pada apa? Pada sifat, maksudnya tidak ada sesuatu yang sifatnya seperti Allah. Tak ada. Tidak ada sesuatu yang perbuatannya seperti Allah. Jadi apakah maksud Allah Ta'ala itu esa pada perbuatannya? Esa pada perbuatannya itu maksudnya tidak ada sesuatu yang bersama dengan Allah dalam melakukan perbuatannya, dan tidak ada sesuatu yang memberi kesan seperti Allah. Tidak ada. Itu maksud esa. Esa pada perbuatannya. Kita tengok dalam ayat Al-Quran, dan surah Al-Kahfi, wama kunna muttakhidil apa? Wama kunna muttakhidil kafirina aduda, apa ya dia? Salah tu. Wama kuntu muttakhidal apa? Baca ayat dia. Surah Kahfi. Wama kuntu muttakhidal apa? Sebab ayat sebelum tu apa ayat tadi baca?
Ni ayat ni. Jadi ayat ni adalah nak menerangkan Allah Ta'ala bersendiri pada perbuatannya. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Aku tidak menjadikan, aku tidak mengambil mereka, iaitu orang musyrikin, sebagai saksi saat aku cipta langit dan saat aku cipta bumi, saat aku cipta mereka tu sendiri. Ma ashhadtum ay ma takhastuhum syuhada. Aku tidak ambil mereka jadi saksi. Maksudnya mereka yang begitu begitu lantang dalam cerita penciptaan langit dan bumi ni, masa aku cipta, mereka ada nampak ke aku cipta macam mana? Faham? Allah Ta'ala nafikan, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal wa ma kuntu takhizi wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Dan aku tidak pernah menjadikan orang yang menyesatkan orang lain sebagai adud. Adud ni maksudnya pembantu. Ni ayat ni kita boleh jadikan ayat bagi dalil apa? Esanya Allah pada perbuatan. Faham? Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Aunan, pembantu. Aku tidak pernah mengambil orang yang menyesatkan orang ni sebagai adud. Kenapa disebut orang menyesatkan orang? Sebab orang ni dia bercakap ni seolah dikenal Tuhan. Dia bercakap ni macam dia dah sampai ke langit, berkawan dengan Tuhan, sama-sama cipta, bersusah payah cipta langit dan bumi. Ini golongan yang menyesatkan. Maka Allah isytihar dalam Quran, aku seorang pun daripada golongan penyesat ini tak pernah aku ambil untuk jadi pembantu sehingga mereka tahu cerita langit dan bumi. Ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Okey, innallaha ta'ala wahidun la syarikalah. La syarikalah adalah takkid kepada makna wahid. Semalam saya dah sebut dah. Sebab bila zat itu esa, secara tidak langsung la syarikalah. Bila diulang balik, maka dia adalah takkid. Dan di dalam konsep akidah ni, untuk mentarkizkan, tarsikhkan akidah, maka dia perlu diulang-ulang. Dan itulah konsep Al-Quran dalam akidah. Diulang benda yang sama. Tentang kekuasaan Allah kita jumpa sepanjang baca Quran ni, diulang tapi dengan versi penceritaan yang berbeza-beza. Sebab apa? Setiap kali diolah ayat tapi maksud dia sama je, dia akan menimbulkan semangat untuk dengar. Tetapi memantapkan dan mempasakkan benda yang ingin dihasilkan. Itu sebenarnya cara pemasakan akidah oleh Al-Quran. Mengulang-ulang banyak kali. Ulang, bacalah daripada awal Quran sampai habis. Tentang kebesaran Allah itu diulang-ulang dengan pelbagai lenggok penceritaan. Tapi maksudnya sama, supaya datang dalam hati ni rasa kebesaran Allah Ta'ala. Jadi dalam akidah Al-Quran ini, dalam perkara tadi dipanggil talqin. Dipanggil apa? Talqin akidah. Dan itulah cara yang digunakan dalam usaha dakwah. Kita mengulang-ulang perkara akidah. Ulang-ulang, cakap benda yang sama, cakap. Jadi kita cakap benda yang sama bukan sebab kita tak tahu. Kita dah tahu dah. Tapi akidah ni dia bukan benda sekadar maklumat, dia perlu keyakinan. Keyakinan ni dia tak terhasil dengan hafal. Kalau kita dah hafal maklumat akidah, tak semestinya dia ada yakin dalam hati. Yakin itu hanya akan datang dengan mengulang-ulang. Dan dia akan pudar bila benda itu tidak diulang. Jadi sebenarnya rahsia dalam usaha dakwah selalu sebut ulang kebesaran Allah itu adalah dasar Al-Quran dalam akidah. Dasar pemasakan Al-Quran, akidah dengan manhaj Al-Quran. Diulang-ulang, cakap. Dengar, cakap, dengar, sehingga perkara itu terpasak di dalam hati. Jadi dalam mata akidah Tahawiyah, innallaha ta'ala wahidun. Dalam itu ada dah la syarikalah. Tak ada dah. Bahkan di dalam itu juga ada wala syai'a mislah. Dah ada. Faham? Di dalam itu juga ada wala syai'a yu'jizuh. Dah ada. Di dalam itu juga ada wala ilaha ghairu. Semua ada.
Jadi kalau ditanya kenapa diulang-ulang, sebab memang konsep akidah ni ulang. Untuk takkid. Itu satu perkara. Dan satu perkara saya dah jawab semalam. Di dalam akidah ini tidak duduk. Di dalam akidah ni tidak berpada dengan isyarat, tetapi kita gunakan kalimah sarih. Takut nanti bila sebut Esa tu nanti orang ni dia bila sebut Esa dia tak faham tak ada sekutu. Jadi kena sebut secara sarih. Esa tu maksudnya tak ada sekutu. Esa tu maksudnya tak ada serupa. Esa tu maksudnya tak ada dia begitulah. Sebab ada orang yang lemah akal dia, dia tak memadai isyarat, dia kena sebut sarih. Faham? Sebab konsep akidah ni bukan kiasan sarih. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Al-Quran menerangkan tentang akidah bukan dengan bahasa kiasan, dengan bahasa yang sarih. Sebab akidah benda yang perlu disarihkan supaya jelas, tidak ada kekabutan padanya. Faham? Di dalam innallaha ta'ala wahidun, dalam tu ada la syarikalah. Ialah bila dia esa, la syarikalah. Bila dia esa, wala syai'a mithluh. Kan? Bila dia esa, tidak ada yang berkuasa seperti dia, sudah tentulah tidak ada yang boleh lemahkan dia. Faham? Wala syai'a yu'jizuhu. Itu lazim tu. Bila sesuatu zat itu dia tunggal pada kekuasaan, maka ada tak boleh sesuatu yang boleh lemahkan dia? Sesuatu benda kalau nak dilemahkan, yang nak melemahkan tu dia mesti paling kurang setara, sama kuat baru boleh lemahkan. Kalau kita menafikan bahawasanya ada sebanding dengan Allah, sudah tentu di dalam perkataan itu ada makna tidak ada yang boleh lemahkan Allah, betul tak? Tapi disebut lagi, diulang. Untuk apa? Memperkasakan akidah. Okey. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul. Okey. Tadi itu tak habis lagi tu. Dia ada dua perkara dalam akidah yang merupakan benda yang sesat. Pertama tashbih, yang kedua ta'til. Tashbih ni apa? Tashbih ni menisbahkan kepada Allah benda yang tak layak bagi Allah. Itu namanya tashbih. Dan ta'til ni apa? Menafikan daripada Allah perkara yang sepatutnya diisbatkan kepada Allah. Itu dipanggil ta'til. Seperti mana golongan Jahmiyah yang saya sebutkan sebelum ni. Allah Ta'ala mengisbatkan kepada dirinya wa huwas sami'ul basir. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Jadi As-Sami adalah nama Allah, Basir adalah nama Allah ataupun sifatnya. Tetapi Jahmiyah kata kita tak boleh berkata Allah itu maha mendengar. Tak boleh sebut tu. Nampak tak? Dia telah menafikan daripada Allah benda yang Allah isbatkan pada diri dia. Basir tak boleh sebut. Dia ada dua jenis orang sesat. Satu, dia menafikan daripada Allah benda yang selayaknya bagi Allah itu. Kerana apa? Huzuan. Dia ada dua jenis kesesatan. Punca sesat ni. Pertama apa? Pertama, dia memang berniat jahat. Faham? Dia memang mempersenda Tuhan. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi ni memang dia bukan jahil. Dia memang huzwa. Sebab dalam kitab dia semua dia terangkan tentang Allah. Kenapa dia sebut waqalatil yahud yadullahi maghlulah? Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasa. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, kan? Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Benda tu semua tak ada dalam kitab dia, tapi dia sebut juga. Faham? Jadi orang yang sesat ni, satu memang dia ada inat ni maknanya keras kepala. Dia tahu satu benda tu betul, tapi dia jenis keras kepala, sombong. Orang Yahudi lah. Ada satu lagi orang yang mana dia nisbahkan kepada Allah atas dasar jahil. Seperti orang musyrikin. Dia ni jahil. Bahawasanya apa yang dia nisbahkan tu tak betul. Cara dia berhujah pun tak betul. Bila orang tanya kenapa kamu buat benda ni, dia kata datuk nenek kami buat. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun. Kami tengok datuk nenek kami atas satu keadaan, kami ikut je lah.
itu jahil. Antara dua golongan ni yang lebih mudah dapat hidayah adalah jahil berbanding inat, keras kepala. Keras kepala kita nak bagi tahu apa, dia tahu dah benda tu. Kalau orang tu jahil, bolehlah bagi tahu. Dia tahu tapi dia memang tak nak. Dia ni lagi susah. Sebab tu orang Yahudi dengan orang Nasrani, orang Yahudi adalah maghdubi alaihim, orang Nasrani waladhdallin. Faham? Maghdubi alaihim dimurkai, waladhdallin yang sesat. Orang Yahudi, orang Nasrani, Allah Ta'ala sebut apa dalam akhir juzuk tu, zalika bi annahum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Percaya sebelum tu? La tajidan apa ya dia? La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzi apa dia? La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu al ladzina qalu inna nasara dzalika bi annahum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Di ayat ni pun menyebut yang saya sebut tadi. Kenapa orang Nasrani ni dia lebih mudah masuk Islam berbanding orang Yahudi? Allah Ta'ala sebut sini dalam Quran, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Kamu akan dapati orang yang sangat memusuhi orang Islam ni, pertama orang Yahudi, yang kedua orang musyrik, lil ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum. Dan kamu pasti akan mendapati orang yang lebih hampir kasih sayangnya, dia lebih lunak dengan orang Islam ni ialah apa? Orang yang mengatakan inna nasara. Sebab apa? Sebab apa ada beza seperti itu? Quran kata zalika bi anna minhum. Minhum bukan semua. Yang demikian itu kerana sebahagian daripada mereka, maksudnya orang Nasrani, qissisin. Dia ni adalah pendeta. Dia zuhud lah, ahli sufi. Yahudi Nasrani ni dia ada mengamalkan rahbaniyah. Tinggal dunia, tinggal harta, duduk bersuluk. Jadi benda-benda tu bila dia buat qissis, dia mendatangkan kejernihan hati lah. Dia jadi tak kasar sangat. Faham? Seperti mana orang Yahudi yang cintakan harta. Yang pertama apa? Qissis. Di kalangan mereka tu ada qissisin. Yang kedua, mereka tak takabur. Faham? Wa annahum la yastakbirun. Ayat selepas tu wa idza sami'u ma unzila, itu wa idza sami'u tu orang Nasrani tu, bukan orang Islam tu. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Sebahagian mereka tu bila dia dapat hidayah, dia dengar ayat-ayat Allah, dia menangis. Orang Yahudi, orang Nasrani. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq yaquluna apa dia? Faktubna ma'a syahidi. Kan? Beriman. Itu dipanggil punca-punca kesesatan yang berlaku dalam umat ni. Sombong, kalau dah sombong, inat, seperti sebahagian orang musyrikin. Dia bukan tak kenal Nabi Muhammad daripada kecil, kenal kan, tapi dia engkar tu semua inat. Faham? Inat ni maknanya kepala sombong, dia tak nak tunduk kepada orang ini. Dia rasa hina kalau tunduk kepada budak muda ni. Menurut dia lah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Inna Allah Ta'ala wahidun la syarikalah wa la syai'a mithluh wa la syai'a yu'jizuh. Kita pergi sikit kepada perbahasan ilmu kalam yang kamu dah belajar. Kita ulang balik. Bila kamu belajar dalam sifat wahdaniyah, baca mata Umi Ibrahim. Baca sekali lalu untuk ulang balik. Seorang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yajibu lillahi ta'ala. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Tak, baca wahdaniyah aja. Saya nak baca wahdaniyah sahaja. Kita sedang bincangkan tentang wahdaniyah.
والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. Nampak? Sama. Okey. فهذه 6 صفات. Habis. Okey, ringkas. Madai. Tapi dalam kitab matan Kifayatul Awam, kamu belajar ada istilah dia panggil kam. Faham? Kam muttasil, kam munfasil. Jadi dalam sifat wahdaniyah ni dia ada yang dipanggil keesaan, wahdah. Di dalam wahdah dia menafikan kam. Jadi dia ada dalam ni pun ada. Dia ada menafikan apa? Al-kammul muttasil fi dzat. Kamul muttasil ka al-kamul munfasil fi sifat. Jadi apa beza kam muttasil ni istilah ilmu kalam. Apa maksud kam? Apa maksud kam muttasil? Apa maksud kam munfasil? Jadi kam ni maksudnya kam bilangan, kamiyah bilangan. Jadi dalam kita mengesakan Allah, kita menafikan kam muttasil. Kam muttasil dia ada kam muttasil fi zat, kam muttasil, kan munfasil fi zat. Kam muttasil fi sifat, kam munfasil fi sifat. Kam munfasil fil af'al, kam muttasil fil af'al. Jadi maknanya masing-masing tu, tiga tu semua ada kam muttasil, kam munfasil. Kam muttasil fi zat, kam munfasil fi zat. Kan muttasil fi sifat, kam munfasil. Kam muttasil fil af'al, kan munfasil. Apa maksud kita menafikan kam pada zat Allah? Kam muttasil ni adalah menafikan bahawasanya zat Allah itu tersusun daripada juzuk-juzuk. Daripada menafikan kam muttasil lah, menafikan jawarih, tangan, kaki, mata, menafikan. Maksudnya apa? Satu pada zat, zatnya itu tidak berbahagi-bahagi. Kerana kalau sesuatu zat yang berbahagi-bahagi, lazim daripadanya bahagi. Dan apa maksud kam munfasil pada zat? Iaitu kita menafikan ada yang serupa dengan Allah, serupa dengan zat Allah, munfasil. Apa maksud kam muttasil fi sifat? Bahawasanya sifat Allah Ta'ala itu murakkab, menafikan daripada sifat murakkab. Maksudnya kudrah dia satu je, kudrah Allah satu, tidak berjuzuk-juzuk. Itu maksud menafikan kam muttasil fi sifat. Kan munfasil fi sifat senang, tidak ada sesuatu yang sifatnya sama dengan Allah. Kam muttasil fil af'al, apa maksud? Iaitu kam munfasil fil af'al, tidak ada sesuatu yang perbuatannya sama dengan Allah. Dan kam muttasil fil af'al, dia adalah sesuatu yang sabit bagi Allah Ta'ala. Dia terangkan tentang af'al. Allah Alam. Itu istilah tu ulang balik lah. Kamu tengok dalam Kifayatul Awam, benda tu senang je nak faham. Cuma bila kita tengok macam belik istilah tu kan, itu istilah. Yang penting sekali antara tu adalah masalah tu, kam muttasil fi dzat. Sebab dia ada perbahasan tentang mengisbatkan jawarih. Mengapakah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bermatian menafikan jawarih pada zat Allah? Kerana mengisbatkan jawarih itu akan menafikan keesaan Allah. Jadi daripada mana tu? Mengapakah dikatakan kalau sesuatu zat itu murakkab, maka maksudnya dia adalah baharu. Sebab sesuatu yang murakkab, sebelum dia murakkab, dia tidak murakkab, berpisah. Bila dia disambung, barulah dia dipanggil murakkab kan. Maksudnya dia pernah melalui fasa yang tidak bersambung, kemudian bersambung. Maka itu yang dimaksudkan baharu Allah.